Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah, jannatani 'an yamini wa shimal, kulu min rizqi rabbikum washkurulah, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Sesungguhnya telah kami berikan kepada kaum Sabak, pada kaum Sabak itu satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Di tempat kediaman mereka itu ada dua buah taman, yakni dua buah kebun, di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Lalu kami katakan kepada mereka, makanlah oleh kamu rezeki yang dianugerahkan oleh Tuhan kamu dan bersyukurlah kamu kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik dan Allah Ta'ala Tuhan yang Maha Pengampun. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, tamanya kita manjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana pada malam ni kita dapat bersama-sama. Dan saya dipahamkan malam ni kuliah kita yang pertama selepas cuti raya, kan? Jadi oleh kerana kita sudah bercuti banyak hari dan hari ni kawan-kawan kita sedang dalam perjalanan balik ke Lembah Kelang ni kerana esok kita mula bekerja, dan saya pun dengar cerita hari ni jalan jam teruk, kan? Tak apalah. Kita doakan semua sahabat-sahabat kita yang dalam perjalanan selamat sampai dan mudah-mudahan semuanya selesai dengan baik. Tuan-tuan sekalian, insya-Allah malam ni kita akan sambung perbincangan kita dalam bab yang kedua, iman dan Islam. Bagi tuan-tuan yang ada kitab di tangan tu, sekarang kita di muka surat yang ke-18. Buah tajuk yang kedua, iman dan berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam perbincangan kita lepas, tuan kitab kita telah menjelaskan kepada kita bagaimana hubungan di antara keimanan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian melahirkan tindakan-tindakan amal, dan tindakan amal itu akhirnya menjadi asas kepada pembentukan sebuah masyarakat dan negara yang baik ataupun negara yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita menyebut tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya jiwa kita tidak sama dengan jiwa orang yang tidak beriman. Kerana kita mempunyai suatu keyakinan bahawa kita ni bukan sahaja dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tahu bahawa Allah Taala itulah sebenarnya Tuhan yang selayaknya disembah oleh tiap-tiap makhluk. Maka bila manusia mengabdikan sepenuh kehidupan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, bermula daripada keyakinan dia terhadap Allah, kemudian keyakinan itu menyebabkan dia sanggup untuk solat, sanggup untuk berlapar di bulan Ramadan, sanggup menghabiskan duit untuk bayar zakat, sanggup untuk meninggalkan anak isteri, kaum keluarga kerana mengerjakan haji, menghabiskan duit dan macam-macam lagi. Ini adalah terjemahan daripada keyakinan
yang ada dalam hati kita. Sedangkan sebenarnya seluruh perbuatan Islam ialah perbuatan-perbuatan yang bercanggah dengan kehendak hawa nafsu kita. Tidak ada satu pun perintah Allah Ta'ala ni yang ngam dengan hawa nafsu kita. Kita tak suka solat, mari masjid tak suka. Kalau pergi rumah kawan-kawan ajak rumah terbuka, kita pergi. Kan? Kalau Tok Bila ajak kita mari masjid, kita tak mari. Pasal makan tu nafsu kita suka, solat nafsu kita tak suka. Kan? Kalau tak makan lagi tak suka. Puasa tak suka. Puasa 6 tak mau. Kan? Puasa Ramadan terpaksa, puasa 6 tak mau. Pasal pulut, ketupat, lemang lagi sedap daripada puasa. Kan? Nafsu kita tak mau turut perintah Allah Ta'ala. Dan apa sahaja yang Tuhan larang, Allah Ta'ala tak benar kita buat, inilah perkara-perkara yang menjadi kegilaan hawa nafsu kita. Kalau Allah Ta'ala kata jangan berzina, kita tu nak benar kalau boleh berzina. Kalau Allah Ta'ala kata jangan minum arak, kita berasa sedap ke minum, berasa nak minum arak. Bila Tuhan larang je kita berasa nak buat. Bukan Tuhan je larang. Kalau kerajaan larang pun sama juga. Asal orang larang kita berasa nak buat. Kan? Kalau tulis itu dilarang merokok, situ dia merokok. Kan? Kalau kat surau tulis sila merokok, seorang pun tak merokok kat surau ni. Kan? Bila tulis dilarang, dia nak buat. Itu perangai manusia. Melainkan orang yang dibina hati dia dengan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dia yakin Allah Ta'ala ni ada, Allah Ta'ala tengok apa sahaja perbuatan dia, Allah Ta'ala tahu apa yang terdetik di hati dia, dan dia tahu bahawa Allah Ta'ala memerintahkan dia dengan perintah-perintah. Kemudian Allah Ta'ala berjanji daripada seluruh ketaatan dan keingkaran kita di hari akhirat akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka bila manusia ni menyambung hidup dia dengan akhirat, maka segala kegilaan hawa nafsu dia tahan. Lalu dia mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita sendiri pula sebenarnya tuan-tuan, Allah Ta'ala ni dia beri idea buat jahat dulu. Kita ni apa-apa dia mari terlintas nak buat jahat dulu. Sebab tu sebut fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah Ta'ala mengilhamkan pada manusia ni pertama fujur. Fujur ni perbuatan derhaka. Dia mari berasa nak buat jahat. Pergi pasar malam tu niat asalnya nak beli kuih. Kan? Nak beli kuih. Siapa pasar malam tengok bini orang, berasa comel pula bini orang. Kan? Berasa nak sekodeng bini orang pula. Dia mari berasa. Tapi ketika ilham untuk melakukan fujur ini terlintaslah hati kita, orang yang beriman dia mari berasa takut kepada Allah. Ni bini orang tak boleh. Kan? Kalau aku tengok aku sekodeng dia ni berdosa. Kalau berdosa masuk neraka, okey tak jadi ya. Bila kita berasa tak nak buat benda yang terlintas di hati kita, keburukan itu, lalu kita tinggal, maka taqwaha baru mari takwa. Takwa tu mai kedian. Lepas dia mari perasaan fujur. Sebab tu yang boleh rasa takwa ni orang beriman je. Tengok duit, berasa nak. Orang mari tunjuk ni duit 2.6 bilion. Tak meleleh halia kita tengok. Betul tak? Orang cek kat kita ni 5 juta. Kan orang makan rasuah. Orang terima rasuah tu pasal apa? Pasal bila dia tengok dunia, hati dia terliur, dia tak mari rasa takut kepada Allah Ta'ala. Dia berasa nak pada benda yang haram. Bila tak mari rasa takut, maka fujur tu menguasai diri dia, maka dia buat jahat. Adapun orang yang beriman, tiap-tiap kali mari rasa nak buat jahat, serupa je sebenarnya. Tok Jahil dengan Tok Lebah sama je. Kan? Makmum dengan Tok Imam sama je. Orang awam dengan ustaz sama je. Dia ada perasaan yang serupa. Tinggal lagi, bila mari rasa nak buat jahat, iman menjaga kita daripada melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berhenti buat maksiat. Satu. Yang kedua,
Bila kita ada iman, kita tahu Tuhan suruh benda ni, walaupun kita tak mau. Kita kata saya ni kalau kira tak mari surau ni, tapi kan terpaksa. Kan? Yang wajib tu jadi terpaksa pada kita. Mula-mula tu terpaksa dulu, sebelum mari ikhlas. Kalau kita rasa terpaksa, tak payah pergilah. Kalau terpaksa, nanti ikhlas baru buat. Confirm sampai mati tak ikhlas. Betul tak? Pasal apa tak pakai tudung? Belum ikhlas lagi. Nanti ikhlas kita pakai. Kalau pakai dekat terpaksa tak guna. Pasal apa tak mari masjid? Belum ikhlas lagi. Nanti ikhlas baru mari. Sampai mati tak ikhlas kita ni. Pasal hati kita sentiasa tak mau buat perintah-perintah Allah Ta'ala. Sebab tu, peringkat yang pertama, orang yang soleh ni, dia buat secara terpaksa dulu. Dia mari masjid. Walaupun berasa terpaksa ni sebenarnya mari. Solat pun terpaksa. Mari masjid pun terpaksa. Pergi ke Mekah pun terpaksa. Tutup aurat pun terpaksa. Kita rasa terpaksa. Kemudian kita ulang-ulang. Lama-lama hati kita boleh mengikhlaskan dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni paksaan. Allah Ta'ala paksa kita buat benda tu. Kita buat. Sebab kita tahu kalau kita tak buat, artinya kita akan dimurkai oleh Allah dan kita akan dicampur neraka pada hari akhirat. Kalau setakat dunia memang kita boleh mengelak. Kan? J kita boleh lari. Lokap kita boleh lari. Polis kita boleh lari. SPRM kita boleh lari. Tapi muka nakir tak boleh lari. Kan? Rocky Atib tak boleh lari. Akhirat tak boleh lari. Syurga neraka tak boleh lari. Maka orang yang beriman, inilah asas landasan yang menyebabkan ketaatan dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa yang lahir daripada ketaatan ini? Yang pertama, rukun iman, rukun Islam. Bila kita percaya Tuhan yang ada, malaikat ada, dia tulis apa yang kita buat. Quran ni betul daripada Allah ni, kalamullah, kita percaya. Inilah peraturan hidup kita. Kita percaya Nabi ni adalah utusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita percaya kita akan berjumpa dengan hari akhirat. Maka kita pun solat, kita pun puasa, kita sembahyang, kita bayar zakat, kita mengerjakan haji. Hak ni rukun Islam yang 5, yang kita panggil rukun yang 5. Ada pun orang yang beriman sebenar, bukan 5 ni saja rukun Islam. Yang tadi tu personal, kita 5 ni kena buat. Kerana kita melaksanakan perintah Allah ialah sebahagian daripada maksud kita beriman. Allah Ta'ala suruh tutup aurat. Tutup aurat tu bukan rukun iman, bukan rukun Islam. Tutup pasal Tuhan suruh. Kan? Allah Ta'ala suruh kerak tangan orang mencuri. Tu bukan rukun Islam, tapi kerak kerana Allah Ta'ala suruh. Kerana bermula daripada beriman kepada Allah. Allah Ta'ala suruh haramkan riba, kita haramkan riba. Allah Ta'ala suruh tutup kedai judi, kita tutup kedai judi. Allah Ta'ala suruh macam-macam lah. Apa yang Tuhan suruh, sama suruh buat ataupun larang buat, semuanya kita taat. Maka bila manusia ni taat, di sinilah timbulnya dalam hidup kita ini hasil daripada rukun Islam. Rukun Islam selain dari amalan tuntutan rukun iman, juga merupakan pendidikan jiwa yang besar dan mendalam sekali hingga menjadikan manusia mulia, tinggi dan bahagia dunia dan akhirat. Hingga tumbuhlah padanya sifat-sifat peri kemanusiaan, berjiwa besar dan suci. Daripadanya lahir kebudayaan dan kemajuan yang besar dan suci untuk negaranya dan kebudayaan bangsanya. Bermula daripada rukun Islam. Rukun Islam ni amalan yang kita buat. Tapi bukan itu saja, ada tuntutan lain lagi. Daripada rukun iman yang membentuk jiwa kita ini menjadi orang yang mulia. Tak benar berzina, tak benar menipu, tak benar mencarut, tak benar buat fitnah. Kan? Ini kan semua ni orang tak kira rukun Islam ni. Kan? Tapi kita tak boleh buat. Orang rajin solat, rajin sembahyang, belum dianggap sebagai orang yang sempurna, sehingga sempurna akhlak dia. Nabi tu mari bukan nak ajar sembahyang saja, tapi nak bentuk akhlak manusia. Selalu kita nilai akhlak manusia ni pada solat dia ke atau tingkah laku dia luar solat. Di luar solat kan, dia kaki sembahyang, tapi belaga ayam dia nombor 1 juga. Sabu ayam dia nombor 1 juga. Betul tak?
Dia bagus. Solat jemaah tak pernah tinggal. Tapi mengumpat nombor 1 juga dia. Tak ada akhlak orang panggil, betul tak? Kan akhlak tu ialah buah daripada ketaatan kita kepada Allah dan keimanan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita beriman, kita rajin sembahyang. Dan kita tahu aku sembahyang ni kerana Tuhan suruh. Aku tak mengumpat pun kerana Tuhan suruh juga. Aku tak bercakap bohong ni pun kerana Allah Taala juga. Aku tutup aurat kerana Allah Taala juga. Kan kita orang Melayu ni selalu setting minda kita ni tutup aurat ni atas masjid. Betul tak? Pakai tudung labuh-labuh, pakai telekung sampai lutut. Bila atas masjid. Pasal masjid ni rumah Allah. Turun daripada masjid, tak tahu tudung kat mana, tak tahu baju kat mana kadang-kadang. Bila duduk atas rumah Allah, atas masjid, cakap baik-baik. Tak boleh cakap bohong, tak boleh fitnah. Kita siap cakap ni. Cakap atas masjid, cakap atas masjid. Cakap atas masjid, kita kata. Kerana banyak orang terlupa, sebenarnya di luar masjid tu, walaupun tu bukan rumah Allah, tu bumi Allah. Maka menjaga keseluruhan akhlak kita itu, ialah buah daripada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila manusia jaga tingkah laku dia, jaga tutur kata dia, jaga perbuatan dia, mencuri tidak, merompok tidak, mengumpat tidak, mencaruk tidak, hak bahagian mulut. Hak bahagian mata pun sama, bahagian telinga pun sama, bahagian kaki tangan pun sama. Sehingga hatinya juga taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan bila kita berpuasa, hadis Nabi yang sebut orang yang berpuasa khawasil khawas, ialah orang berpuasa hati dia. Dia puasa hati dia. Orang kata puasa nabi-nabi. Kan? Kita kata puasa nabi, aku tidak nabi, pakai tak boleh puasa dah ni. Kan? Dah khawasil khawas tu puasa hati. Hati dia berpuasa, hati tak ada perasaan pada dunia. Hati dia penuh yakin dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Kerana di hati kita ni yang disebut oleh Nabi, segala keburukan yang ada pada tu kita ni bermula daripada seketul daging. Bermula daripada seketul daging. Kalau baik dia, baiklah semua kita. Kalau buruk dia, buruklah semua kita. Ala wahya qalbi, kata Nabi. Ingat-ingat, daging yang seketul tu ialah qalb. Qalb ni orang Melayu temu hati. Sebenarnya hati tu tak betul, tu cuma hati saya tak tahu tu apa. Qalb ni jantung sebenarnya. Kalau sebut qalbu tu jantung. Kalau hati ni hati yang kita goreng makan tu kan. Orang sebut tu kabid, bukan qalb. Qalbu ni jantung. Yang menentukan. Kerana daripada sinilah lahirnya niat, lahirnya plan-plan jahat kita nak buat. Kan? Lahirnya agenda-agenda yang orang sebut hidden agenda macam-macam tu kan. Mari daripada hati. Kalau hati tu pun sudah jadi baik. Hati tu ikhlas. Hati tu tidak ada rasa riak, rasa takabur, rasa sombong, rasa ujub, rasa suma'ah, macam-macam lagi. Penyakit-penyakit hati dibersihkan semua sekali. Masa tu baru kita nampak kemuliaan seseorang. Orang tak ada harta tapi akhlak dia bagus. Orang muliakan dia. Kadang-kadang ustaz-ustaz, tok guru kat kampung, dia harta tak ada, rumah buruk, naik basikal tua. Tapi orang kaya, doktor mari jumpa dia, minta air tawar, suruh solat hajat. Pasal apa doktor tak solat hajat sendiri? Doktor kan gaji tinggi. Betul tak? Kan doktor dia doktor pakar dah sekali. Pada dia mengaji tinggi. Gaji pun besar. Rumah pun besar. Kereta pun besar. Tiba-tiba suruh orang tua yang bersikap buruk tu doa untuk dia. Pasal apa? Pasal manusia melihat kemuliaan orang lain tu pada akhlak dia. Pada akhlak dia. Bukan kain baju dia. Bukan harta benda dia. Ini saya sebut ni kalau satu individu. Yang tuan kita nak bincang ni ialah semua orang yang beriman telah membentuk jiwa dan akhlak masing-masing menjadi akhlak sebagaimana yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuba kita bayang, kita duduk satu masyarakat yang bukan saja semua rajin mari masjid, bukan saja semua rajin dengan kuliah, tapi semua orang berakhlak mulia.
Ada lagi tak kita bimbang? Naik atas flat, teringat Allah, kunci kereta tak kunci lah. Turun pula, kunci kereta. Betul tak? Lepas kunci kereta naik, teringat kunci pintu saja. Steering tak kunci, turun pula. Betul tak? Lepas turun naik pula, teringat kereta kunci dah. Pagar rumah tak kunci. Kunci pagar pula. Lepas tu lepas kunci pagar, kunci gerai pula. Lepas kunci gerai, kunci pintu pula. Kunci dah. Ni, selok kan. Lepas tu sakut lagi. Lepas tu masuk bilik tidur, kunci bilik tidur pula. Lepas kunci bilik tidur, kunci almari pula. Dalam almari tu pula, kunci laci lagi. Berapa ratus kali kunci. Betul tak? Pasal apa jadi lagu tu? Sebab dalam masyarakat, orang tidak berakhlak. Orang tidak rasa takut kepada Allah. Dan orang tidak mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemuliaan masyarakat ni terbentuk bila semua orang beriman, dia taat pada perintah Allah, kemudian dia berakhlak dengan akhlak yang mulia. Jadi bila semua orang berakhlak mulia, selesai masalah masyarakat. Kan? Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh tukar masyarakat Arab Mekah jahiliyah yang sejahat-jahat manusia yang kita dah bincang banyak kali sebelum ni. Tiba-tiba bertukar menjadi kuntum khaira ummah. Kamulah sebaik-baik ummah. Yang pun lain. Orang sama tu. Orang tu lah. Ayah anda, abang long, betul tak? Yang masa dekat Mekah dulu, orang tu lah kuntum khaira ummah. Bukan Sayyidina Umar yang kat Mekah, Sayyidina Umar lain. Madinah, Sayyidina Umar lain. Sayyidina Umar sama. Abu Sufyan yang di Mekah dengan Abu Sufyan di Madinah, Abu Sufyan sama. Ikrimah bin Abu Jahal yang ada di Mekah dengan ada di Madinah, orang sama. Orang sama. Dulu orang jahat boleh tukar jadi baik. Ini pembentukan kerana akhlak mereka dibentuk hasil daripada keimanan, kemudian dibuahkan melalui rukun-rukun Islam dan juga akhlak yang mulia. Tuan-tuan sekalian, rukun Islam tu sendiri, apabila Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita solat, solat tu memanglah kita solat, kita laksanakan 13 rukun solat. Walau solat tu sendiri ialah pembentukan kehidupan bermasyarakat yang dibina oleh Allah Ta'ala pada kita melalui struktur dia. Kita hidup ni kena ada struktur, kena ada ketua, kena ada pengikut. Ketua ni orang yang ditaati selagi mana dia mentaati Allah dan Rasul. Tu imam tu kalau dia semayang betul rukun syarat dia, kita tak boleh lintas dia. Betul tak? Kita mendahului imam 2 rukun batal solat kita, betul tak? Pasal kita lintas tu imam. Kita lagi laju betul imam. Ketika tu imam betul, tapi kalau tu imam tu kita tengok dia, kita rasa kita confirm tu imam tu batal dah semayang dia. Betul tak? Tengok-tengok kain tu imam terloh belakang. Kan? Batal semayang dia. Masa tak ikut dah dia. Putus kita dengan dia. Sama ada kita berniat putus, tak berniat putus. Sebab kita tahu dia dah batal semayang. Dan kita boleh tegur dia. Tak masalah, kita boleh tegur. Patut rokok, dia tengok rokok, dia terus sujud. Jangan kita tegur. Subhanallah. Rakyat boleh tegur pemimpin apabila dia melanggar hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Bertegur dia. Dia kan struktur hidup dalam masyarakat kita. Susung orang alim duduk kat depan sekali, kita yang tak berapa alim duduk belakang, yang paling belakang sekali budak-budak. Supaya berlaku pelan peralihan dalam kehidupan bermasyarakat. Budak-budak tengok orang tua. Orang tua rajin mari semayang, dia pun rajin mari. Kita duduk, kita mari, budak tak mari. Itu penyakit kita. Kan? Kita tak mari. Kita mari. Anak cucu tak mari. Jadi cucu kita tengok siapa? Tengok Doraemon lah. Dia tengok Shinchan. Kan? Dia tak tengok orang solat. Dia tengok ayah dia, jiran dia, pokcik dia tak tengok. Pokcik dia, ayah tengok siapa? Tengok Tok Imam. Oleh kata Tok Imam tu orang alim, Tok Imam betul. Makmum jadi betul. Orang belakang tengok orang betul, dia betul sekali. Kadang-kadang kita ni betul kerana kita berilmu. Kadang-kadang kita betul kerana kita berpengalaman hidup dengan orang betul.
Kita tengok orang betul buat, kita tiru dia. Kita betul. Jadi sembahyang tu ajar kita. Begitu juga kita berpuasa. Bila kita berpuasa, ada orang kena kafarat puasa. Kan? Bersetubuh dengan isteri siang hari bulan puasa. Kena kafarat. Kafarat puasa, kena bebaskan seorang hamba. Pasal bebas hamba? Pasal apa tak bayar pada kerajaan? Kan? Pasal apa Tuhan tak buat peraturan? Siapa kena kafarat, kena bayar 1,500 pada kerajaan contohnya. Macam kita bayar saman, naik laju kereta. Kereta lebih had nak saman, 300 minimum. Ha? Pasal apa kita kena bebaskan hamba? Pasal apa kalau tak boleh bebaskan hamba, puasa 60 hari. Kalau tak boleh puasa 60 hari, beri makan pada 60 orang. Pasal apa macam tu? Bila kita berbai'ah, kita bernazar, tiba-tiba kita langgar, kena kafarat. Orang bernazar kena kafarat. Orang bersumpah kena kafarat. Puasa 3 hari, beri makan pada fakir miskin, atau beri pakaian pada fakir miskin. Macam-macam. Apa yang Allah Ta'ala nak bina pada kita sebenarnya? Sebenarnya puasa tu kalau batal boleh ganti puasa je. Kan? Sebab tu sebut falaq tahamal aqabah. Wa ma adraka mal aqabah. Fakku raqabah. Au it'amun fi yaumin zi masghabah. Yatiman za maqrabah. Au miskinan za matrabah. Tuhan sebut pada kita, falaq tahamal aqabah. Makalah kamu melangkahi satu halangan yang besar. Aqabah asal makna aqabah ni anak bukit. Lakah bukit lah, mana lakah bukit? Ya, halangan yang besar. Kamu tahu apa dia halangan yang besar ini? Iaitu yang pertama, kamu membebaskan hamba. Bebaskan hamba. Atau kamu beri makan pada hari orang kelaparan. Atau beri makan pada anak-anak yatim yang berkerabat. Ataupun kepada orang-orang miskin yang matrabah. Matrabah ni asal kata turab. Turab tu tanah. Matrabah maknanya dia punya miskin duduk atas tanah. Rumah pun tak ada. Tuhan gambarkan ini sebagai satu halangan yang besar untuk menguji iman kita kepada Allah Ta'ala. Pasal orang yang mulia, dia bukan rajin sembahyang saja. Sedekah dia rajin, tolong orang susah dia rajin, tolong orang miskin dia rajin, kan? Bukan bayar zakat saja. Orang berpuasa, puasa dia lapar, tapi makan macam hantu raya. Tak yang buka puasa. Kan? Lepas puasa raya, betul-betul hantu raya jadi makan. Habis semua makan betul tak? Siapa tak ingat nak puasa 6. Sebenarnya puasa tu nak latih kita mengetahui perasaan lapar, perasaan susah orang lain. Selain daripada nak membentuk rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala atas nikmat yang Tuhan beri. Maka kalau puasa, zakat, haji membentuk kita ni bukan menjadikan kita ni orang sombong, tapi orang yang dekat kepada orang susah. Sedangkan kita hidup atas dunia ni, Allah Ta'ala sengaja buat ada orang kaya, ada orang miskin, ada orang senang, ada orang susah. Supaya orang yang dapat kelebihan daripada Allah, dia menggunakan kelebihan dia ni bukan untuk kepentingan dia, tapi untuk membantu orang lain melepaskan diri daripada kesusahan. Ini beza Islam dengan ideologi moden hari ini. Ideologi moden hari ini, baik yang nama kapitalis, baik yang nama sosialis, sama je sifat dia. Sifat dia mendukung materialism, kebendaan. Orang kapitalis ni, dia mengajar pada kita kalau mu ada harta, utilize betul-betul harta supaya kita makin kaya, nak tindah orang, nak penanya orang, itu sila. Siapa cerdik, dapat kat dia. Maka dalam masyarakat kapitalis, kita ada jurang yang sangat besar orang kaya dengan orang miskin. Akhir sekali,
90% kekayaan negara dikuasai oleh 10% daripada rakyat. Sebagian besar kekayaan yang ada yang Allah Ta'ala anugerah ni dapat pada sejumlah kecil manusia saja. Sedangkan sejumlah besar manusia hanya menguasai sejumlah kecil saja daripada kekayaan. Cuba kita bayang kalau kita ada 30 juta. Orang kaya yang betul-betul kaya punya. 10 orang terkaya di Malaysia. Campur semua atau 10 orang terkaya ni banding dengan semua orang baki daripada dia, banyak dia lagi harta. Betul tak susunan masyarakat lagu tu? Itu tak betul. Adakah Islam menghalang orang jadi kaya? Tak. Silalah jadi kaya. Berusahalah sekuat-kuatnya supaya kamu kaya. Bahkan Islam mari perintah. Wa aqimus salah wa atawuz zakah. Dirikanlah sembahyang dan bekerja keraslah sehingga kamu boleh bayar zakat. Islam ni kalau miskin tu bukan Islam. Kaya baru Islam. Pasal bayar zakat ni rukun Islam. Orang tak boleh bayar zakat, orang tak cukup syarat jadi Islam. Islam nak jadi kaya. Tapi hasil kekayaan mesti mari daripada sumber yang halal. Mari bersumber yang halal. Dan seluruh perbelanjaan dibelanjakan tempat yang halal. Dan hasil kekayaan ni ada tanggungjawab. Kita panggil zakat, kita panggil sedekah, kita panggil derma, kita panggil hibah, kita panggil wakaf, kita panggil infak. Semua ni ialah perbelanjaan kita untuk orang lain selain daripada kita. Islam ajar lagu tu. Maka sebab itulah Nabi sebut anak Adam ni tidak akan beranjak kaki dia di hari akhirat sehingga ditanya ke 4 perkara. Salah satu daripadanya Allah Ta'ala akan tanya, daripada mana kamu dapat harta kamu dan ke mana kamu membelanjakan dia. Jadi artinya Islam tu tak sekak kita dapat harta. Dan memang Islam menggalakkan kita kaya. Kalau masyarakat sosialis, dia tak mahu ada orang kaya. Seluruh kekayaan dimilik negarakan. Jadi orang kaya-kaya tu buat apa jadi kaya? Bekerja keras buat apa? Kan? Bekerja bersungguh-sungguh. Tiba-tiba harta dapat kerajaan. Baik jadi miskin. Pasal semua orang miskin dapat subsidi. Akhir sekali semua rakyat kata baik jadi miskin lah. Makan peri. Betul tak? Kalau semua rakyat rasa patut jadi miskin, negara tidak akan maju. Macam orang Islam hari ni. Orang Islam hari ni salah satu kesesatan pemikiran dia ialah dia rasa bangga jadi miskin. Kalau dia isi borang minta zakat, dia sembang kedai kopi. Dia kata aku isi dah, mu tak isi lagi. Rugi tak isi dia kata. Kan? Dia rasa hebat isi borang minta zakat. Kan? Kita berasa hebat pasal kita layak terima zakat. Dia kata nama aku ada kat masjid, senarai terima zakat. Dia rasa bangga. Lepas tu dia kira duit. Kira. Alhamdulillah. Pasal apa? Pasal tak cukup nisab. Dia bersyukur sebab tak cukup nisab. Tak cukup nisab. Sepatutnya orang beriman tu, dia akan rasa kesal bila income tahunan dia tak cukup nisab. Pasal bila tak cukup nisab, dia tak boleh bayar zakat. Hilang satu rukun tahun ni. Kan? Dia kata apa, zakat fitrah bayar dah. Zakat yang Tuhan sebut tu zakat bukan zakat fitrah, zakat harta. Zakat harta tu kita kena bayar. Sebab semua ayat Quran mari dengan perintah wa atawuz zakah. Tunaikan zakat, bukan terima zakat. Bila masyarakat berasa terima zakat ni hebat, maka orang pun jadi malas belaka. Pasal dia tunggu turn dapat zakat. Akhir sekali bangsa Islam tak maju. Bangsa Islam ni jadi tak maju. Pasal masing-masing mengharap orang bagi. Bukan dia berusaha untuk bagi pada orang lain. Nabi beritahu tangan yang memberi itu lebih mulia daripada tangan yang menerima. Kita pula berasa hebat kalau terima. Kan? Bukan terima zakat je. Terima berim pun sombong. Dia rasa hebat dapat berim. Tak apa-apa lah. Kan? Hebat ke dapat berim? Bila kita masuk senarai dapat berim, maksudnya kita tu dah senarai cak ayam. Tu tak faham tak?
Kalau nama kita masuk list penerima BRIM, artinya kita ni list ni geng cak ayam ni. Pasal geng terima BRIM ni, lepas ni dia kena ikut cakap orang tukang bagi BRIM tu. Betul tak? Orang yang bagi zakat, dia tak payah dengar cakap orang. Dia hanya dengar cakap Allah Ta'ala saja. Pasal dia ada harta, dia ada kedudukan. Kan itu cara Islam bina kekuatan. Kekuatan umat. Kekuatan ekonomi, kekuatan politik yang dibina melalui solat, kekuatan ekonomi yang dibina melalui zakat, kekuatan sosial yang dibina melalui puasa, dan kekuatan persaudaraan yang dibina melalui haji. Kita selama ni, kita duduk Malaysia ni, kita berasa orang Melayu je Islam. Kan? Tengok Cina je berasa kafir. Saya zaman budak-budak dulu kalau pergi mengaji Quran kat kampung kan. Bila kita mengaji Quran tu, kita buat buluh untuk buat telunjuk. Kan? Time tilam buluh, cari surat khabar, lipat-lipat surat khabar, buat tajam depan, buat telunjuk kan. Kalau kita pakai surat khabar Cina, tok guru kita marah. Tak boleh. Kira kafir, surat khabar Cina pun kafir. Betul tak? Bukan Cina, surat khabar pun tak boleh. Kita punya sentimen dalam hidup kita ni, Islam ni agama orang Melayu. Kawan-kawan saya yang duduk kat pondok cerita, kedai Cina dekat pondok tu mati, bankrupt Cina. Tak pernah dengar Cina berniaga bankrupt. Betul tak? Cina berniaga dekat pondok, bankrupt. Bukan setakat dia boykot tak pergi beli. Tok guru kata, siapa pergi curi halal. Betul tak? Sedangkan bila kita melihat ibadat haji, kita melihat bagaimana sebenarnya Islam ni agama antarabangsa. Semua bangsa di dunia asal dia manusia, dia berhak menerima akidah yang benar. Bukan orang Melayu saja. Islam ni bukan agama orang Melayu. Ada orang hitam, ada orang putih, ada orang merah, ada orang kuning. Orang oren ada? Tak ada. Tak ada orang oren. Nah, semua ada. Kita surau kita ni alhamdulillah ada foreigner kan, tengok. Kalau tuan-tuan biasa pergi tempat-tempat antarabangsa, biasa Mekah lah, tempat paling mudah kita tengok kan. Ada macam-macam ni. Kita tak tahu sebenarnya kita ni orang Melayu ni antara bangsa yang terakhir menerima Islam. Orang Melayu ni antara bangsa yang terakhir menerima agama Islam. Orang Afrika yang mari semayang sama-sama kita, mereka lebih dulu masuk Islam pada kita orang hitam tu. Yang kita panggil black, yang kita panggil negro. Kan? Orang putih panggil dia black, negro. Kenapa panggil black, negro? Kerana orang putih nak bina satu anggapan negatif kepada orang hitam. Kerana orang hitam ni, mereka lah bangsa yang terawal menerima agama Islam. Orang hitam ni bukan bangsa terawal saja. Kita biasa dengar cerita An-Najasyi kan? Hijratul Ula. Kita biasa dengar Bilal bin Rabah masuk Islam, orang hitam tu kan. An-Najasyi tu Raja Habsyah, tu orang hitam. Kan? Orang hitam ni menjadi bangsa yang paling ramai beragama Islam atas muka bumi ni. Sebab tu orang hitam tu orang putih kutik-kutik dia jadi hamba di Amerika. Kerana orang hitam tu orang paling ramai beragama Islam. Kita tak tahu. Kita ingat kita orang Melayu je Islam. Kan? Dan orang hitam ni dulu orang paling kaya dalam dunia. Kalau tuan-tuan tahu cerita Raja Mansa Musa, Raja negeri Mali. Sekarang ada lagi Mali kan. Dulu Mali tu negeri separuh Afrika sampai ke Caribbean. Duduk bawah kuasa Mali dulu. Caribbean sekarang ni. Amerigo Vespucci kata dia jumpa. Tahu? Dia ada harta dalam bentuk emas yang berlonggok-longgok. Bangsa paling banyak emas pupuk dia zaman dulu. Orang kaya. Kaya pun dia, orang hitam. Sekarang ni miskin tak sekira lah. Sekarang dulu. Paling ramai orang Islam pun dia. Paling dulu masuk Islam pun dia. Kita ada bahasa kita Melayu. Kita maki orang Cina. Asal Cina je mapuh kita kata. Tak?
Walhal sebenarnya orang Cina tu masuk Islam zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi. Tuan-tuan boleh pergi tengok di Xi'an. Perkampungan orang Cina yang dibina sejak daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membina masjid yang besar zaman Sayyidina Uthman. Dan hari ini perkampungan itu masih ada dan mereka menguasai kota Xi'an. Orang Islam tu. Kita tengok situ, kita berasa dia masuk Islam 600 tahun lebih awal pada kita. Kita berasa kita Islam. Tengok Cina je kita berasa kafir. Kan? Orang India masuk Islam zaman siapa? Zaman Hajjaj, Yusuf Hajjaj As-Saqafi. Zaman pada awal, tidak awal, zaman Abdul Malik bin Marwan dalam kerajaan Amawiyah. Orang India masuk Islam dah. Dan kita orang Melayu, Baghdad jatuh dah. Tahun 1258, Baghdad jatuh. Orang Melayu tak ada kerajaan lagi. Kerajaan Islam. Orang Melayu first time disebut ada kerajaan Islam ni tahun 1292. Masihi. Kerajaan Perlak di Sumatera. Baru ada kerajaan. Baghdad jatuh dah. Baghdad jatuh tahun berapa? 656 Hijriah. 600 tahun selepas Nabi berhijrah daripada Madinah. Baghdad jatuh, orang Melayu tak masuk Islam lagi. Tiba-tiba kita berasa kita Islam, orang lain tak Islam. Dan kita berasa sombong. Bila ibadat haji ni Allah Ta'ala syariatkan pada kita, kita pergi ke Mekah tengok orang lain saiz besar-besar. Kita dah lah kecil, betul tak? Dah lah kecil. Nak mati baru pergi ke Mekah. Yang orang Melayu kan biasa dekat nak mati baru pergi ke Mekah. Kan? Masa muda-muda ni jarang-jarang orang Melayu ke Mekah. Kalau orang Indonesia dia pergi ke Mekah masa umur dia muda. Orang Malaysia ni lepas pencing, sakit lutut, lepas kena gaut, darah tinggi, macam-macam penyakit. Sebab tu orang Malaysia kena pergi kena cucuk, macam-macam cucuk kena. Betul tak? Kalau tidak, collab kat sana. Kalau kita pergi muda-muda, tengah muda umur 30 pergi ke Mekah. Kan? Bukan sahaja kita dapat menyempurnakan ibadat dengan baik, tetapi kita membawa satu pengalaman yang besar daripada Mekah bahawa Islam ni agama antarabangsa. Ni kita balik umur 80 baru pergi ke Mekah tengok. Nak cerita dengan orang pun tak boleh, orang kita cakap orang tak faham dah. Betul tak? Tua dah baru pergi, jadi pengalaman tak boleh kongsi dengan orang. Balik-balik 3 hari mati. Sedangkan sebenarnya ibadat-ibadat ni sebenarnya Allah Ta'ala nak supaya dia membentuk kekuatan pada orang Islam. Iman yang melahir dan membentuk jiwa manusia pada manusia, maka manusia yang punya iman akan membentuk dan mempersucikan masyarakatnya, yakni manusia lain, dengan saling hormat menghormati, harga menghargai, maaf memaaf, tolong menolong, bergotong royong. Maka terbelalah kaum yang melarat, fakir miskin, anak yatim oleh rasa saling mesra dalam pergaulan masyarakat. Ini yang nak dibina oleh Islam. Keluar besar tu benda yang nak bawa oleh Islam. Bila kita hidup dalam keadaan kita membina satu masyarakat yang berakhlak. Salam. Satu daripada benda yang telah hilang daripada orang Melayu, salam. Orang Melayu ni saya tak tahu sebab apa, dia sangat berat nak bagi salam. Kan? Orang Melayu lebih senang sebut good morning. Orang Bangladesh, kalau tuan-tuan jumpa, orang Bangladesh tu satu daripada kelebihan dia, dia suka bagi salam. Orang Bangla yang kita nak maki dia tu. Kan? Kita rasa dia hina. Orang Bangla tu masih lekat budaya bagi salam. Orang Arab masih ada budaya bagi salam. Orang Melayu tak ada budaya bagi salam. Kita bagi salam orang yang kita kenal saja. Itu pun kita kenal atas masjid. Kalau kita kenal kat pejabat, kita tak bagi salam. Kan? Tak boleh bagi salam. Yang lebih pelik, ada orang Melayu kata salam dengan selamat pagi tu sama. Tak, sama je. Salam Assalamualaikum, selamat pagi, sama je. Sama.
Assalamualaikum, selamat pagi. Tak sama, betul tak? Selamat pagi, selamat belah pagi je. Tengah hari tak selamat. Kan? Assalamualaikum tu selamat dunia dan akhirat. Sama, selamat pagi saja, selamat sampai ke akhirat. Tak sama. Kan? Kita sebenarnya bila kita ucap Assalamualaikum, salam sejahtera atas kamu pada sahabat kita, sunat. Dia jawab doa salam untuk kita wajib. Bila dia doa untuk kita Assalamualaikum atau Waalaikumsalam, kan? Ada orang cakap Assalamualaikum, dia jawab Assalamualaikum juga. Sama je. Kan? Tengok tempat-tempat negeri-negeri. Kita orang Melayu ni biasa Assalamualaikum, jawab dia Waalaikumsalam. Kan? Doa Waalaikumsalam tu doa yang wajib, dia doa untuk kita. Kalau satu hari 40 orang sebut Waalaikumsalam pada kita, tuan-tuan rasa kita selamat tak? InsyaAllah selamat kan? Hari ni pasal apa kereta kita tak selamat, bini kita tak selamat, motor kita parking bawah flat tak selamat, duit kita kat bank tak selamat. Pasal pagi je kita selamat, malam tak selamat. Kan? Pasal kita suka selamat waktu-waktu tertentu je. Pasal apa tak boleh budayakan salam? Bukan berat pun sebut Assalamualaikum, betul tak? Beri salam. Hormat menghormati, harga menghargai, maaf memaaf. Ini budaya-budaya yang dibina oleh Islam daripada akhlak. Bila kita ada rasa sombong, rasa bangga diri, kita hormat orang lain. Kita payah maaf pada orang lain. Kita tidak menghargai orang lain. Islam mari benda pertama nak buang daripada manusia rasa ujub, rasa takabur, rasa sombong dari diri. Islam nak buang. Kerana Islam anggap ni lah penyakit-penyakit yang menjadi najis mughallazah dalam hati kita. Saya sebut najis mughallazah pasal dia berat pada najis babi yang anyi lagi sebenarnya. Kan? Duduk dalam hati kita. Najis tu berat. Pasal najis riak, takabur ni boleh merosakkan iman kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau setakat terpegang babi tu tak rosak iman kita, kena basuh je, betul tak? Tapi kalau mari rasa riak, itu sedekat dengan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini penyakit-penyakit. Bila manusia ada penyakit lagu ni sebab dia kaya, sebab dia cerdik, sebab macam-macam, maka rasa hormat menghormati, tolong menolong, harga menghargai akan hilang dalam masyarakat. Hari ni penyakit ni sudah merebak dalam masyarakat kita sampai kita tidak boleh menghormati orang tua, tak boleh beri kasih sayang pada anak-anak, anak-anak tidak menghormati orang tua. Sampai kita berjiran tetangga, jiran merasa bahawa anak jiran dia bukan anak dia. Dulu kalau anak jiran kira anak kita. Kalau kita luku kepala anak jiran kita, ayah dia tambah lagi sebiji atas kepala anak dia, betul tak? Sekarang kita luku kepala anak dia, ayah dia atas surat saman. Akhir sekali anak-anak jadi macam setan. Pergi sekolah, cikgu nak bentuk akhlak anak-anak, cikgu marah, cikgu rotan, bapak pergi dengan lawyer di sekolah. Kan? Kementerian termasuk peraturan, budak sekolah tak boleh rotan. Kita rasa hebatlah, tak boleh rotan. Walah Nabi ajar, rotan tu satu alat untuk menterbiah anak-anak. Kan Nabi yang suruh rotan anak-anak ni kan? Bila anak-anak tak kena rotan daripada kecil, takkan umur 18 nanti dia pergi sekolah baru kita nak rotan. Kan? Masa kecil dah kita nak rotan dia. Kalau dah besar-besar macam budak ni, tak boleh rotan dah ni. Ini kena pendang lah dia. Betul tak? Tiba-tiba anak sekolah tak boleh rotan. Bukan dalam masyarakat barat, dia rotan anak dia sebab tak sembahyang masuk J. Tengah rakyat Malaysia kena J di Sweden kan. Sebab dia rotan anak dia sebab anak dia tak sembahyang. Kan pelik tu. Akhir sekali hubungan kemasyarakatan, hubungan kejiranan, hubungan kekeluargaan hilang. Kita tu buatlah macam-macam. Kan? PPR apa ni panggil apa? KRT. Dah macam-macam istilah apa? Rumah apa ni? Bukan apa panggil? Rukun tetangga.
Kan rukun tetangga lah macam-macam. Akhir sekali rukun tetangga 5 orang jaga, 50 orang tidur. Lepas tu esok dia pula, lusa dia pula, tulak dia pula. Yang tidur tak bangun-bangun. Lama-lama rukun tetangga beranak semua sekali. Pasal rasa kebertanggungjawab, kebersamaan hilang. Tak ada rasa hormat, menghormati, menghargai, tak ada dah dalam masyarakat. Ini benda nilai yang hari ini hanya menjadi teori. Dan Islam pernah tunjuk bagaimana Islam bina masyarakat dengan perkara ni. Bila kita hidup dalam keadaan jauh dengan Quran, negara tak taat pada Quran, masyarakat tak taat dengan Quran, keluarga tak taat dengan Quran, kita sendiri pun tak taat dengan Quran, semua hilang. Sekali kita duk bilang penyakit-penyakit sosial. Dadah, buana, lomba haram, dah macam-macam lah. Kata penyakit sosial, tak masuk lagi kecil manis, darah tinggi. Akhir sekali penyakit tu lebih banyak daripada penawar. Pasal kita duduk tempat tak betul. Bila Islam ajar tolong menolong, bagaimana cara dia? Sebab itulah Islam ajar orang kaya kena tolong orang miskin, kena bayar zakat, kena sedekah, supaya orang miskin merasai penghormatan dia kepada orang kaya. Orang jahil hormat pada orang berilmu. Orang muda hormat pada orang tua. Kan? Sedangkan orang berilmu ada kewajipan. Orang kaya ada kewajipan berzakat. Orang berilmu ada kewajipan mengajar. Orang tua ada kewajipan mengasihi anak-anak. Itu kan timbal balas. Hari tak ada belaka dah sebenarnya. Semua dah tak ada. Orang kaya bila dia menghargai, menunaikan kewajipan dia berzakat, bersedekah, ketika itulah dia menurunkan ego dia. Dia panggil orang miskin mai kat rumah. Makan, jamu makan, bagi duit, bagi bantuan, kan? Orang miskin sayang kat dia, dia merendah diri, hormat pada orang miskin. Kan masa kita senang. Memang kita rasa kita tak perlu orang miskin. Kalau tayar kereta kita bocor tepi jalan, kita nak buka sendiri tayar kereta kita. Kita bertelefon, Tan Sri tolong buka tayar kereta saya. Tan Sri mana tolong buka tayar kereta kita? Kan? Mesti nak tolong orang miskin. Hari ni oleh kerana orang berasa kalau kita ada duit, kita ada segala-galanya. Tak payah berkawan dengan siapa-siapa. Akhir sekali bukan pintu je kunci macam tadi. Pagar kunci, gerai kunci, pintu kunci, bilik tidur kunci, almari kunci. Pagar rumah dia buat tinggi. Kan? Supaya orang tak panjat. Orang panjat juga. Dia bubuh kaca, kaca orang panjat juga. Bubuh karen orang panjat juga. Sebab sudah tidak ada lagi rasa hormat menghormati. Tidak ada rasa lagi harga menghargai sama kita. Dulu orang tak maki orang tua. Kan? Ayah dia hari ni ayah orang maki. Dulu kalau jiran dia tak berani maki. Kan? Orang tua. Kalau peringkat abang sikit dia tak berani maki, hormat. Sekarang bukan hak jiran. Ayah orang maki. Kita dengar mak cik tu kena kat kaki kat mak pek kat kaki mak cik tu, kesian kan mak cik tu kan. Orang tak tahu lagi perasaan kemuliaan berjiran. Hilang semua sekali. Nah, jadi semua ni sebenarnya nak dibina dalam kehidupan bermasyarakat, bergaul. Hasil daripada mana mari semua ni? Daripada pelaksanaan rukun-rukun Islam yang kita faham falsafah dia. Bukan hanya kita buat kerana dia rukun Islam. Kita puasa 30 hari, puasa je lah. Tak makan dan tak buat sesuatu yang membatalkan puasa. Kira sah puasa. Apa hasil kita dapat daripada puasa? Apa tarbiyah daripada puasa? Satu apa tak ada. Lepas habis puasa, balik pengasas semula. Kita semayang 5 kali sehari semayang. Lepas tu dapat apa dia semayang? Dapat melaksanakan kewajipan semayang saja. Orang mari berjemaah, sama juga. Orang yang mengerjakan haji, sama juga. Orang yang berzakat, sama juga. Tak dapat apa-apa melainkan dapat melaksanakan benda itu saja.
Akhir sekali, harapan sebenar untuk bina satu masyarakat yang bergaul secara harmoni tak dapat dicapai. Ini masalah yang timbul dalam masyarakat kita hari ini. Jadi bila kita balik pada Islam, memahami falsafah dan hubungan di antara iman dengan Islam, di sinilah sebenarnya kemakmuran, ketenteraman, keselamatan dapat dibina, akhirnya mencapai keredaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi masyarakat yang harmoni, masyarakat yang hormat menghormati, masyarakat yang bahagia, akhirnya semua masalah selesai. Dia orang ada hormat satu sama lain. Bukan kita tak curi lembu tok guru, tak boleh curi, takut tok guru semai ajak buncit perut. Betul tak? Jangan jadi buncit perut. Kita curi lembu tok jahil tak apa. Kan? Curi harta orang Melayu tak boleh, curi harta orang Cina tak apa. Itu tak betul. Kan? Pasal kita hidup bergaul dalam satu masyarakat. Maka itulah sebenarnya yang Allah Ta'ala maksudkan dengan baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Baldatun tayyibah. Baldah tayyibah ni maknanya negeri yang baik. Negeri yang terhasil kebaikan dia bukan daripada banyaknya bangunan. Bukan daripada tingginya kadar pertumbuhan ekonomi. Bukan lahir daripada banyaknya jalan raya dan kereta-kereta. Tetapi lahir daripada ketaatan kepada Allah. Kemudian membentuk masyarakat yang bertakwa, yang berakhlak mulia. Semua orang okey, tak langgar hukum Allah Ta'ala. Wa rabbun ghafur, dan masyarakat yang macam inilah yang mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ni tuan-tuan, kayu ukur dalam hidup kita selalu digunakan oleh orang barat ialah kayu ukur empirik. Mereka ukur ada indeks. Indeks itu, indeks ini, macam-macam dia sebut indeks. Indeks tu boleh tahanlah dengan indeks-indeks tu, kan? Tapi dalam Islam tu indeks satu hal. Ada satu perkara lagi yang tak boleh diukur dengan indeks-indeks empirik ni. Berkat, rahmat, tak boleh ukur. Orang ada duit 15,000, 20,000 sebulan, kan? Tapi hidup tak bahagia, sakinah tak ada, macam mana? Banyak orang kaya tapi menghabiskan masa dia pagi di padang golf, malam di kelab disco. Balik kat rumah, tengok bini macam tengok hantu raya, takut. Kan? Dia tak boleh duduk kat rumah. Berapa banyak? Kenapa? Kerana Allah Ta'ala tidak memberikan sakinah pada dia. Ada isteri, kadang-kadang bukan seorang, tapi tak ada mawaddah, tak ada warahmah. Ada rumah tangga, tak ada berkat. Sebab tu ada orang, kita zaman dulu kan, mak ayah kita duduk kat kampung, kereta pun tak ada, motor pun tak ada. Pokok getah bukan dia punya, dia toreh orang punya. Musim hujan, tanam padi, bukan gelung dia punya. Pawah dengan tuan tanah, dia tanam, nanti bagi dua. Tapi hidup tenang, relax je. Anak 15 orang, kita anak 2 orang, duit tak cukup gaji 15,000. Dia anak 15 orang, semua anak okey, akhlak dia bagus, rajin sembahyang, ngaji pandai, semua berjaya. Tapi tidur rumah, ada atap, dinding pun tak ada. Tapi letak je kepala, terus tidur. Kita letak kepala, orang azan subuh, tak boleh tidur lagi. Macam-macam dia fikir, alung, hutang bank, projek, kabel, saham, macam-macam dia fikir. Betul tak? Tak ada kebahagiaan hidup. Ada orang bekerja, gaji besar, berhenti kerja, pasal apa berhenti? Tak ada life lah, dia kata. Tak ada life. Habis itu selama ni kata duit segala-galanya. Rupa-rupa duit ni bukan saya tak boleh beli iman. Dia tidak boleh membeli kebahagiaan. Tidak boleh beli rahmat kasih sayang Allah Ta'ala. Tidak boleh beli keberkatan. Tidak boleh beli pengampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang boleh selesai maksudnya apa dia? Manusia beriman,
mentaati perintah Allah Ta'ala dan hidup dengan akhlak Islam. Dia boleh dapat semua ni. Yang ni Islam nak bina. Kalau Allah Ta'ala tak ampun dosa kita secara individu, dosa keluarga kita, dosa masyarakat kita, dosa negara kita. Kalau kita seorang-seorang berdosa, kita rasa macam mana? Hari-hari buat jahat. Semayang duk, puasa duk, minum arak, berzina, buat macam-macam. Tuan-tuan rasa bahagia tak hidup kita? Seorang-seorang kita. Tak bahagia kan? Kita tak dapat apa yang kita cari, tak tahu mana. Kalau kita hidup berkeluarga, dalam keluarga kita makan halal, makan haram sama saja. Kita bagi duit rasuah, bagi beli makan untuk anak-anak isteri makan. Anak bini aurat tak tutup. Yang buka 24 jam TV. Quran tak rajin baca atas rumah. Tak pernah anak bini kita turun ke masjid solat berjemaah. Kita rasa dalam rumah kita tu semua tenang ke? Semua keluar taring dengan tanduk. Berapa banyak orang berkahwin? Hantaran RM99,999.99 sen. 99 hari bercerai. Tak sepak. Habis pantang betul. Dah bercerai. Pasal apa? Kerana keluarga bila tidak mendapat sakinah daripada Allah, keluarga tak akan rosak. Kita hidup berjiran. Yang ni ada kereta Mercedes, yang ni ada BMW, yang ni ada Porsche. Macam-macam kereta pelik-pelik ada, entah tak? Yang ni ada 15 orang gaji. Yang ni ada pegak. Yang ni pelihara anjing kat depan rumah. Tapi bahagia dah hidup berjiran. Tanya, pak cik kenal tak orang ni? Tak tahu, tak pernah jumpa, tak tahu siapa ni. Nama, walau sebelah rumah dia. Kan? Kalau duduk rumah teres, rumah flat, orang tak kenal jiran sebelah rumah ada. Orang tingkat atas, tingkat 4 dengan tingkat 3 tak kenal. Selisih kat tangga, tak tahu siapa. Surau ada, tak ada orang datang. Tok bila azan, tak ada seorang pun mari. Kita perasan tak? Ada kebahagiaan tak kita hidup berjiran? Kita hidup bermasyarakat. Orang berniaga, kalau tak ada orang berniaga kita kata tak boleh, tu fardu kifayah. Orang berniaga, dia berniaga. Hari-hari duk fikir lagu mana aku nak jual gula ni, kata sekilo tapi timbang 900 gram. Timbang tak cukup. Dan kalau kawan nak butang boleh, bayar lebih. Yang duk fikir kepala kita, lagu mana nak tindah kawan sebelah tu. Ada orang berjiran, pagar jiran dia anjuk lagi. Betul tak? Buah mangga jiran sebelah curi. Artinya apa? Berjiran tanpa keberkatan. Hidup bermasyarakat tak ada keberkatan. Orang hidup bernegara lagu mana pula? Sama juga. Kan? Kita ingat kalau negara kita maju, senang. Amerika senang. Orang Amerika. Kita tengok orang kaya-kaya, yang kaya tu boleh beli pulau. Sebiji pulau, buat banglo sebesar-besarnya, laki tak ada, anak tak ada. Tulis wasiat kat peguam, kalau saya mati, harta saya ni semua, saya serah pada anjing saya. Anjing nak buat apa harta tu? Betul tak? Beli kereta 1.5 juta. Ada 2 je seat. Satu, driver dia, tuan dia, sebelah anjing duduk. Orang miskin nak tumpang tak boleh. Pasal anjing lagi mulia daripada manusia. Banyak orang kaya, yang kaya-kaya. Orang miskin tidur dalam kotak, duduk bawah jabatan, banyak mana? Sebab apa? Pasal negara tak berkat. Ketika negara mempunyai kekayaan yang sangat banyak, pengaruh sangat luas, tiba-tiba jenayah sudah dihitung mengikut kadar per saat, tidak lagi per tahun. Kita setahun kes jenayah bunuh berapa orang, merampok berapa kes berlaku. Dia satu saat berapa kes bunuh, satu saat berapa kes merampok. Apa nilai hidup kita? Kita hidup dalam satu negara tidak melaksanakan syariat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala turun hukum daripada langit. Orang mencuri kerat tangan, kita kata tak sesuai. Ni ketinggalan zaman. Orang berzina 100 rotan, ini zaman unta punya. Kan? Orang minum arak 80 rotan, ni anti pembangunan, kita kata. Macam-macam kita sebut. Akhir sekali,
kita pakai undang-undang manusia buat. Kita pilih pemimpin, cari pemimpin mana poket banyak. Pemimpin mana yang boleh letak depan rumah kita. Pemimpin mana yang boleh bagi berim. Pemimpin yang nak bawa Al-Quran dan Sunnah, kita jangan undi dia. Akhir sekali, mana 8%, 12% tahun tu gimana? Dulu kita bangga, kita 12% tahun pertumbuhan ekonomi. Sekarang mana pergi? Kita negara pengeluar minyak, tapi minyak ni kita paling mahal pada muka kita. Kan? Seketik kita macam tu. Kita negara pengekspor kelapa sawit nombor 1 dunia. Murah tak minyak kelapa sawit? Kita pergi ke kedai, minyak masak murah. Satuan pengguna Pulau Pinang dek bising. Minyak yang kita duk guna untuk goreng nasi tu minyak recycle pada muka kita. Pasal apa? Negara tak berkat. Ini negara tak berkat tu panggil. Kan? Kita diajar oleh kerajaan buat persiapan untuk hari tua. Ada Parkeso, ada KWSP, ada KWSG, ada LTAT. Untuk apa? Persiapan hari tua. Tapi ramai-ramai yang bersiap hari tua ni, seorang pun tak bersiap untuk hari lepas pada mati. Pada muka kita. Sepatutnya kerajaan kena ajar bersiap hari lepas pada mati. Dia ajar siap hari tua. Dah tua tak bersiap tak apa dah. Betul tak? Lepas pencen 3 tahun mati dah buat kita. Sekarang ni umur 60 baru pencen. Betul tak? Umur 63 mati. Tak payah bersiap 3 tahun je. Kadang-kadang tak dan 63 mati dah. Tapi lepas pada mati tu tak ada orang buat persiapan. Halal haram orang tak peduli. Semua tak kisah. Pasal apa? Ni kita hidup dalam negara yang tidak baldatun tayyibah. Baldatun tayyibatun. Maka tak ada lah warabbun ghafur. Pengampunan daripada Allah. Ni beza dia negara Islam dengan negara bukan Islam. Oh kata serupa je ustaz, negara Islam tak bukan Islam pun. Negara Islam makan nasi, negara tak Islam makan nasi juga. Tu orang bodoh bikin lagu tu. Kan? Kita jangan mengukur sesuatu benda ni untuk kehidupan dunia saja. Kita ukur kehidupan akhirat. Oh kata serupa. Serupa je, ikut Quran tak ikut Quran sama je. Undang-undang Lorrik buat dengan undang-undang Quran sama je. Kan? Memang nampak serupa sama. Kalau undang-undang orang putih sekarang, orang berzina kena hukum. Orang minum arak kena hukum. Kalau ada undang-undang kena hukum kan. Orang mencuri kena hukum juga. Cuma orang mencuri masuk jail. Islam kerat tangan. Serupa je. Kan? Ni kira undang-undang positif. Yang penting orang jahat kita ambil tindakan. Tak sama. Walaupun kita fikir sama. Kalau kita rasa semua benda tu sama, apa guna Allah Ta'ala hantar Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kita? Kenapa Allah Ta'ala tak biar saja undang-undang jahiliah di negeri Mekah terus? Kenapa perlu Nabi mari laksanakan undang-undang syariat? Kerana undang-undang jahiliah dengan undang Nabi tak sama. Walaupun nampak sama. Sebab tu saya selalu bagi contoh. Sama tak? Orang berkahwin dengan orang berzina. Secara teori sama. Betul tak? Orang berzina buat benda tu juga. Orang berkahwin buat benda sama juga. Orang berzina sedap, orang berkahwin pun sedap. Betul tak? Orang berzina buat sama suka, orang berkahwin buat sama suka juga. Sama je. Tapi kat mana tak sama dia? Satu halal, satu haram. Kan? Nilai halal haram, boleh tak boleh, betul salah itulah yang membezakan. Kerana bila kita buat benda halal, Allah Ta'ala suka, Allah Ta'ala pemurah, dia ampunkan dosa kita. Dia beri keberkatan, dia turunkan rahmat, dia turunkan kasih sayang, dia turunkan mawaddah, dia turunkan rahmat, dia turunkan sakinah. Kalau kita buat benda haram, Allah Ta'ala marah. Allah Ta'ala tutup pintu keberkatan pada kita. Allah Ta'ala sekat rezeki kita. Kan kita susah hidup. Sebab tu orang duit banyak, hidup tak senang. Orang pangkat besar, hidup tak senang. Orang ada kerja besar, hidup tak senang. Tak senang apa lagi? Dah mengaji tinggi dah. Kan? Dah jadi doktor pakar dah.
Dah gaji besar dah. Tak senang juga. Akhir sekali sebenarnya kita terpaksa menerima secara psikologi bahawa sebenarnya manusia ni hanya mencapai ketenangan bila dia mentaati Allah Subhanahu wa taala. Taat sepenuhnya pada Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman, kita taat, patuh semua perintah Allah, tinggal semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Balas sehingga manusia tu berasa bahawa semua kesenangan hidup dia ni mari daripada Allah. Apa sahaja takdir Allah Ta'ala, dia puas hati. Kita ni tak puas hati. Kan? Tuhan takdir gini tak puas hati. Tuhan takdir lagu ni tak puas hati. Yang ni tak puas hati. Semua tak puas hati. Tuhan tak hukum, tak puas hati. Tuhan takdir, tak puas hati. Semua orang tak puas hati. Kalau tak puas hati dengan Allah Ta'ala, kita nak puas hati dengan siapa? Akhir sekali kita tak dapat apa-apa. Sebab itulah bila Allah Ta'ala sebut pada kita cerita negeri Sabak yang saya baca di permulaan kisah kita kuliah kita tadi. Negeri Sabak tu negeri yang Allah Ta'ala menurunkan pada mereka rezeki. Bila kerajaan dia taat kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala menjadikan kebun-kebun di kiri kanan jalan. Semuanya subur. Dan Allah Ta'ala kata makanlah. Dan bersyukurlah pada Allah Ta'ala. Bersyukur tu makna lepas kita terima rezeki, terima segala nikmat Allah Ta'ala, kita mentaati apa sahaja perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tanda kita bersyukur. Kan? Kita terima dan kita kongsi dengan orang lain. Itu tanda kita bersyukur. Kita terima, kemudian kita tahu dan penuh sedar bahawa seluruh nikmat dan rezeki ni daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pun bersyukur. Bila kita bersyukur, barulah Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Tuhan sebut baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Dia Ta'ala banding. Orang negeri Sabak juga satu masa yang lain. Mereka kufur kepada Allah Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala jadikan kebun-kebun yang banyak ni buah-buahnya pahit. Ada pokok yang tumbuh tapi tidak mengeluarkan buah. Yang ada buah, buah pahit. Itu simbol rezeki tidak berkat. Duit ada tapi berasa tak genap. Berasa tak cukup. Itu tak berkat lah tu. Kan? Itu akibat daripada kekufuran manusia kepada Allah Ta'ala. Jadi, Islam ni mari nak ajar pada kita supaya kita faham benda ni. Hubungan di antara iman dengan Islam ni, bukannya beriman tu kita mengapa rukun Islam ada 6. Kita buat lagu. Kan? Rukun Islam, rukun iman 6 perkara. Kan? Kita buat lagu. Kita menyanyi, ajar budak-budak menyanyi. Budak-budak pemenyanyi, kita orang tua apa? Beriman pada Allah, beriman pada malaikat, beriman pada kitab, beriman pada rasul, beriman pada hari akhirat, beriman pada qada dan qadar. Kita beriman. Kita pun rasa kita tu tak beriman orang panggil. Itu mengapa rukun iman? Hafal rukun iman lain. Beriman lain. Jangan kita salah faham. Hari ni bila kita ingat rukun iman, beriman pun tahu rukun iman. Tak? Apa rukun iman tu suruh Cina apa? Cina boleh apa rukun iman, betul tak? Suruh kafir. Orang kafir boleh apa rukun? Bukan rukun iman je. Rukun sembahyang, rukun nikah. Orang kafir boleh apa lagi? Pasal beriman tu bukan apa rukun. Yang kita sebut rukun iman berapa, rukun Islam ada berapa, rukun sembahyang ada berapa, tu general knowledge. Pengetahuan kita, bukan beriman. Yang nak bina ni keimanan. Kita percaya betul-betul. Kemudian kepercayaan itu melahirkan keislaman. Kemudian seluruh aktiviti hidup kita ni tunduk kepada Allah. Baru kita boleh capai apa yang kita bincang tadi. Nampak macam teori je. Tapi banyak-banyak teori hidup manusia atas muka bumi ni. Teori Islam ni satu je yang pernah terbukti berjaya membentuk masyarakat yang baik. Bukan di negeri Mekah, bukan di negeri Madinah saja, di negeri Sepanyol, di negeri Baghdad, di negeri Damsyik, di negeri India, di negeri Cina, di negeri Melayu, di mana-mana saja telah berjaya dibuktikan teori ini. Kerana ini bukan teori buatan manusia. Ini adalah hukum daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang orang putih buat teori kapitalis. Berjaya tak selesaikan masalah masyarakat? Tak. Makin rosak. Hari ini semua dunia tengok masyarakat paling jahat atas dunia kapitalis. Kan? Semua orang tahu yang paling jahat kapitalis. Keluar teori sosialis.
Teori sosialis Allah Ta'ala pernah beri kuasa pada dia mereka. Berjaya tak teori sosialis? Tak berjaya. Dalil dia, Soviet runtuh. Cuba dah tinggal. Cina dah tinggal dah sosialis. Negeri orang Islam ni Allah Ta'ala pernah takdirkan tinggal Islam, ambil sekular macam Turki. Berjaya tak dia lepas ambil sekular? Turki lebih teruk daripada dulu lagi. Dulu Turki kuasa besar dunia. Hari ni jadi bola. Orang tu sepak, orang sepak. Kan? Orang Turki sendiri tinggal sekular sekarang. Selepas bila? Selepas 70 tahun. Tinggal. Makna gagal. Ada bangsa-bangsa Islam ambil sosialis seperti Libya, seperti Iraq, seperti Syria satu masa dulu. Berjaya? Gagal. Ada negeri Islam yang ambil sistem kapitalis, sistem sosial. Ada negeri yang campur semua sekali macam Malaysia. Campur gaul semua sekali. Mix ekonomi orang panggil. Kapitalis ada, sosialis ada, Islam ada, tak apa-apa semua ada macam bubuk Asyura. Kan? Berjaya? Gagal juga. Yang terbukti berjaya hanya Islam saja setakat ni. Balik pada Islam, kita akan berjaya. Bukan berjaya pulih. Semua sekali sistem tak akan pulih. Nabi memulihkan orang Mekah tu ambil masa 10 tahun. Bina akidah 13 tahun, yang beriman 100 orang. Bila Nabi berhijrah ke Madinah, wujudkan sistem daripada negara sampai pada sistem keluarga. Tiap-tiap tingkat tu ikut syariat. Daripada individu, daripada keluarga, masyarakat, negara, turut syariat semua sekali. Orang Madinah tak sampai 10 tahun bertukar menjadi manusia terbaik yang pernah lahir atas muka bumi. Dan memang Nabi pun sebut, Quran pun sebut, dan seluruh sarjana yang mengkaji menyebut demikian. Artinya Islam terbukti berjaya. Walaupun kita bunyi macam teori je Ustaz. Betul tak? Cerita-cerita tu macam teori. Tapi itulah kita hari ni, kita hidup dalam satu masyarakat malang sikit lah kita. Pasal ramai-ramai kita yang ada ni, seorang pun tidak pernah melihat dan merasai bagaimana hidup dalam sebuah negara Islam. Tak ada seorang pun pernah tengok. Sejak daripada tahun 1909, bila negara Osmaniyah melucutkan dasar Islam pada negara dia, sejak pada hari itu tak ada lagi orang rasa. Kalau tuan-tuan tahu cerita di Turki masa Osmaniyah 1909, bila Atatürk cabut dasar Islam, pecah Sultan Abdul Hamid, khalifah yang naik Sultan Muhammad yang kelima memerintah tidak menggunakan Islam. Pasal kerajaan tu geng-geng Atatürk yang kontrol. Dia jadi raja saja. Tak guna dasar Islam. Azan tak boleh dalam bahasa Arab. Cakap bahasa Arab tak benar. Quran tulis bahasa Arab pun tak benar. Semua tak boleh. Sekolah agama tutup. Habis semua tutup. Orang Islam yang hidup pada masa itu, zaman transisi, dia pernah hidup satu masa 30 tahun cara Islam, dia merasai 2 tahun cara kafir. Cara sekular tu cara kafir lah, semudah dia. Kan? Ketika itu berlaku kebangkitan yang besar di Turki, dipimpin oleh Darwish Wahdati, seorang ulama hafiz Quran. Dia tubuh satu pertubuhan dia, Ittihad Muhammadi. Dia berjuang untuk tegakkan semula syariat, kembalikan Islam sebagai dasar negara. Pasal apa orang sokong dia? Sebab orang tu berasa ada beza. Tahun lepas duduk bawah Islam lagu lain, sekarang duduk bawah sekular lagu lain. Sehingga mereka sanggup akhirnya ditangkap oleh Atatürk, digantung. Semua mati, gantung. Orang tak bangkit pasal kena gantung semua pemimpin-pemimpin. Kita ni beranak-beranak, kerajaan kata kita negara Islam, tapi undang-undang tak ikut. Betul tak? Kita pun rasa okey. Okey je kita rasa. Memang okey pasal tak pernah puasa dulu. Kan? Kita ni hidup seumpama orang sembang atas wakaf. Kan? Orang sembang. Dia kata sedap kalau kahwin dua. Betul tak? Sedap kalau kahwin dua. Dia tak rajin kahwin lagi dua. Kan? Orang yang dah kahwin, dia cakap sedap. Tak apa, dia rasa kahwin dah. Kita yang tak kahwin ni, berangan saja, teori. Sedap kahwin dua, demi sedap-sedap saja. Kahwin tak berani. Betul tak? Kita ni hidup macam tu. Oh, hebat Islam, tamadun Islam, macam-macam. Tapi tak pernah rasa. Jadi bila orang sebut Islam, kita tak berasa nak pada Islam. Sebab
kita berasa sistem yang sesat yang kita hidup sekarang ni sudah memadai untuk hidup kita. Ya? Tuan-tuan sekalian, masa saya banyak dah ambil. Kan? Saya nak sebut, itulah tuan-tuan, supaya kita sedar bahawa sebenarnya manusia kalau kita kembali pada Islam, baru kita boleh selesaikan semua masalah masyarakat yang kita duk sebut hari ni. Selagi kita tak balik pada Islam, semua masalah tak boleh selesai. Kerana semua masalah ni mari akibat daripada kita tinggal Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah dapat kita berkongsi pada malam ni. Ni kira kuliah pertama, lama sikit tak apa dak. Pasal 2-3 malam tak ada kuliah. InsyaAllah tuan-tuan sekalian, kita akan sambung sikit lagi kalau sempat kuliah akan datang ni. Kita akan bincangkan sikit lagi hubungan antara tiap-tiap rukun Islam ni dengan kehidupan beriman kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita masuk rukun yang kedua, sembahyang insya-Allah. Tuan-tuan sekalian, seperti biasa tuan-tuan yang berkelapangan harta benda yang nak menyumbang untuk sekolah saya di Rawang, tuan-tuan boleh menyumbang macam biasa selepas pada solat ni insya-Allah. Mudah-mudahan sumbangan kita ni diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.